Halo, halo. Sebentar. Okey, sabar jap. Alright, halo, halo Sobat Sejahtera. Kelas akan mula sebentar lagi. Sekitar pukul 4 lah. Okey, hari ni kita ajar form 4 bab 8. Alright, pukul 4. Mula pukul 4. Okey. Halo, halo. Alright, halo, halo. Okay, kelas mula sebentar lagi. Kelas mula pukul 4. Alright, kelas mula pukul 4. Sabar je. Okey. Halo, halo, halo semua. Okey. Sabar jap. Kelas sampai pukul berapa? Ia bergantung lah. Biasanya sampai pukul 5.30 ataupun pukul 6. Alright, tak apa. Sampai 5.30 ataupun pukul 6 gitulah. Alright. Okey, 5.30 pukul 6 gitu. Biasanya sampai 5.30 lah. Mungkin bab, tengok bab. Okey, bab ni rasanya 1.5 jam boleh siap. Alright. Kalau bab yang panjang sikit, mungkin perlu lama sikit lah. Alright. Okay, bab 8 tak banyak benda pun. Okay. Okay. Sabar jap. Okay. Sebentar. Halo. Sebentar. Kalau masa kelas ada apa-apa soalan ataupun apa masalah, korang komen je. Nanti kalau saya nampak, saya akan jelaskan lah. Alright. Komen je dekat bahagian komen. Alright. Okay. Sementara ini kalau ada masalah, apa-apa masalah, korang beritahulah dekat bahagian komen. Saya tengok Alright. Okay. Bab 6 cikgu dah ajar ke? Okay, bab 6 belum. Okay. Bab 6 belum, tapi sebelum ni dah pernah ajar. Kamu ada dalam grup Tele. Kalau kamu ada dalam grup Tele, kamu boleh tengok balik video tu. Okay, saya dah pernah ajar bab ni. Bab 6 saya pernah ajar dengan okay, ada tips ke untuk hafal bab ni? Sebenarnya bab ni pun tak banyak benda nak hafal. Okay, nanti kita tengok. Mau link. Link apa? Okay. Pelajar form 5 yang lemah sangat kimia, recommend mana? Ada YouTube channel? Ada. Okay, type je Cikgu Hao. Kamu type Cikgu Hao. Nanti kamu akan jumpa. Ataupun korang masuk grup Tele lah. Dalam grup Tele, semua benda ada. Okay, korang pergi grup Tele. Recording semalam saya dah post. Okay, dekat SPM Physics _23. Okay, pergi dekat Tele type ni SPM Physics _23 ataupun dekat profile kamu akan nampak. Okay, kelas semalam saya dah post. Okay, bab 6 saya dah pernah post. Okay, kalau kamu tengok link semalam, okay, dah ada. Okay, bab 6 saya terbahagi kepada part 1, part 2 dan part 3 sebab panjang sangat bab 6 dan saya ajar dengan detail. Okay, untuk pelajar tadi yang cakap kalau pelajar form 5 lemah sangat, mula dari mana? Okay. Kalau kamu dah lemah sangat, okay, kamu kena start buat soalan exam. Okay, buat soalan exam. Cuba soalan-soalan set pecutan yang saya dah sediakan. Okay, untuk pelajar tadi pelajar nama apa? Isaac Isaac Izali Zaina Okay, Izali Zaina. Okay, Isaac. Okay, kalau Isaac
kamu cuba buat set pecutan yang pernah saya buat. Redox saya belum pernah ajar. Okay, nanti dah habis bab-bab form 4, nanti saya akan mula bab form 5. Alright, jangan risau, bab-bab form 5 akan start saya rasa minggu depan lah. Bukan minggu depan, 2 minggu lagi lah. Okay, 2 minggu lagi. Kita habiskan form 4 kimia dulu, baru kita habiskan form 5. Alright, bab-bab form 5, okay, ya, 2 minggu kemudian lah. Okay. Jadi kamu buat soalan pecutan tu dulu, okay. Kamu fahamkan bab-bab yang senang dulu. Contoh bab-bab yang senang dan dia tak berkaitan sangat dengan bab sebelum ni adalah Form 4 bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 8. Okay, Form 4 bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 8. Okay, Form 5 bab yang asing lah, asing daripada bab lain ialah bab 2 dengan bab 4. Okay, bab 2, bab 4. Alright, itu senang lah, kira bab-bab yang agak senang. Okay, kalau kamu suka hafal, kalau kamu seorang yang suka hafal, Form 4 bab 8, Form 5 bab 5 dengan bab 4 adalah bab-bab yang hafal lah. Tapi biasanya tak banyak student yang suka hafal. Alright, jom kita tengok bab ni. Okay, tadi saya dah nampak dah. Satu pelajar cakap, oh bab ni ada tak cara nak hafal bab ni? Ya, saya faham. Okay, bab 8 bagi pelajar, kadang-kadang pelajar rasa, banyak sangat benda. Sebenarnya bab 8 ni dia, soalan-soalan dia asyik ulang-ulang dan saya nak beritahu satu benda bahawa sebenarnya kamu kena pasti apa yang sangat special pasal bahan tersebut. Setiap bahan dalam bab ni kan, okay, dia ada bahagian yang sangat special pasal dia. Bukan semua benda kamu kena hafal tempat-tempat yang special tu. Okey, jom kita masuk bab ni. Okey, saya masuk ke bahagian-bahagian mengikut bahagian. Okey, jom. Jom kita tengok bahagian pertama ni, kalau tengok gambar ni kamu tahu gambar ni pasal alloy. Okey, jom kita tengok pasal alloy. Okey, saya bagi tahu apa yang penting pasal alloy. Ada benda yang saya minta kamu pergi cari sendiri. Okey, saya akan minta kamu cari sendirilah. Okey, jom. Bahagian pertama, jom kita belajar tentang alloy. Alloy dalam bahasa Inggeris ni lah. Dalam bahasa Melayu, alloy. Jadi, kalau kita cakap pasal alloy, okey, alloy, dia punya bahan utama semestinya logam. Okey, logam. Dan dia campur benda-benda lain, okey, untuk menjadikan bahan ni lebih apa? Okey. Jom kita tengok Okey, jadi benda pertama kamu kena tahu ialah definasi. Okey, definasi. Maksud alloy, okey, definasi. Ni kamu pergi carilah, okey, campuran dua atau lebih unsur dengan komposisi yang tetap di mana komponen utama ialah logam. Okey, ini mesti tahu. Okey. Dan jom benda kedua kamu kena tahu adalah perbezaan antara alloy dengan logam tulin. Logam tulin maksudnya, contohnya kita ada besi, okey, dalamnya kesemuanya besi, tak campur dengan bahan lain. Okey, itu logam tulin. Yes, betul. Apa yang Dash cakap adalah betul. Okey, jom. Logam tulin iaitu pure metal, bandingkan dengan alloy. Okey, bandingkan dengan alloy, apa perbezaannya? Kamu kena tahu kebaikan apabila kamu menggunakan alloy. Okey, alloy bila dia menjadi alloy, dia akan permukaan dia akan berkilat. Itu kebaikan dia. Berkilat. Okey, benda kedua, dia tahan kakisan. Okey, maksudnya dia tak mudah karat. Okey, dia tak mudah karat. Benda ketiga, kebaikan alloy ialah dia keras dan kuat. Okey, tiga benda ni adalah kebaikan alloy berbanding logam tulin. Benda pertama. Benda kedua, kamu kena tahu sebab apa. Sebab apa? Sebab apa alloy lebih kuat daripada logam tulin, kamu kena tahu.
Okey, siapa boleh beritahu? Okey, sebab apabila kamu tambah benda asing dalam bahan tu, dia akan mengganggu susunan atom teratur, okey, dan dia menyebabkan dia sukar menggelonsor. Okey, ini saya tak tulis dulu. Nanti bila kita tengok soalan, saya akan beritahu, macam mana exam dia nak tulis dalam ayat yang exam nak lah. Nanti saya sabar dulu. Yang tu kamu tinggalkan space, okey, penerangan dia. Kamu tinggalkan satu space, nanti kamu tengok jawapan, kamu catat. Okey, jadi benda seterusnya ialah benda bahagian yang hafal. Di mana banyak student rasa, kenapa susah sangat dah hafal? Okey, sebab kamu tak kenal sangat benda ni. Jom kita tengok alloy. Jadi, bila kita tengok alloy, kita kena tahu komponen utama dia apa. Okey, ada 4 bahan sebagai komponen utama. Yang pertama ialah kuprum, komponen utama. Kedua adalah ferrum. Okey, ketiga adalah aluminium. Keempat adalah stannum. Okey, jadi bila kamu tengok, kamu kena tahu, okey, alloy mana yang komponen utamanya adalah daripada kuprum. Yang pertama yang selalu kamu akan nampak adalah gangsa. Kalau kamu tengok gangsa dalam kehidupan harian adalah bronze. Dalam bahasa Inggeris ada bronze. Di mana bila kamu tengok Olimpik ke apa-apa, okey, pingat yang mereka dapat, okey, itulah gangsa. Okey, gangsa, silver dengan emas, okey, bronze. Jadi, apa kebaikan gangsa? Okey, tak adalah. Okey, tak ada special sangat. Okey, cuma dia keras dan kuat. Okey, dia tak permukaan dia bersinar. Di mana kalau kamu tengok gangsa ni selalu dibuat apa? Kamu kena tahu kegunaan dia. Dan satu soalan yang jarang ditanya adalah komposisinya. Okey, kamu kena tahu dalam komposisi gangsa ada kuprum dengan stannum. Okey, kuprum dengan stannum. Itu bahan pertama. Jadi benda kedua kamu kena tahu adalah kegunaannya. Okey, iaitu tugu, monumen, okey, tugu, pingat, okey, pedang. Okey, contoh kedua untuk kuprum adalah loyang, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Brass. B-R-A-S-S. Loyang ni, okey, untuk apa? Alat muzik. Kalau kamu tengok alat muzik yang warnanya macam warna emas, okey, contohnya saxophone, okey, dan sebagainya, warna dia macam warna emas, tapi dia bukan dibuat daripada emas, dan itulah loyang. Okey, jadi loyang biasanya guna untuk, okey, buat alat muzik lah. Dia punya komposisi kuprum dengan zinc. Okey, untuk alat muzik. Okey, satu lagi yang kadang-kadang juga ditanya adalah kuprum niket. Kuprum niket, okey, digunakan untuk buat duit shilling. Okey, digunakan untuk buat duit shilling. Alright? Untuk buat duit shilling. Alright? Okey. Jadi, ketiga-tiga ni kamu kena tahulah. Okey. Biasalah selalu nampak adalah gangsa dengan loyang lah. Kalau kamu tak nak hafal banyak, okey, kamu hafal ni. Gangsa, loyang. Kalau ferrum hanya ada 2. Ferrum, kalau dekat rumah saya rasa korang pernah dengar lah. Okey, kalau korang selalu atas TikTok, selalu dalam TikTok, kadang-kadang kamu akan selalu nampak pasal ferrum ni, okey. Iaitu kalau dalam bahasa Inggeris, bahan dia adalah keluli, okey, keluli, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil steel. X-T-E, okey, E-L, okey, iaitu keluli. Keluli dan satu lagi adalah keluli ni karat. Kenapa dia panggil ni karat? Sebab dia tak akan karat. Okey. Jadi perbezaan, okey, kegunaan mereka dekat tempat yang berbeza.
Okey, kamu keluli biasanya untuk bangunan, jambatan dan sebagainya. Okey, dia guna bangunan, okey, dan jambatan. Okey, jambatan. Alright, kamu kena tahulah kegunaan dia. Keluri ni karat digunakan dekat mana? Benda yang mementingkan kebersihan. Okey, mementingkan kebersihan dan tak boleh karat. Okey, contohnya sudu, gapu. Okey, sudu kamu, gapu kamu. Okey, alat-alat bedah. Yang ni tak boleh karat. Kalau kamu guna pisau ke gapu yang karat, atas mereka akan ada satu jenis parasit, kalau saya tak silap, parasit di mana dia akan menyebabkan satu jenis penyakit lah. Okey, kalau kamu tercedera oleh bahan-bahan yang karat, okey, nanti akan kena inject lah, kena inject. Alright. Jadi keruri ni karat dia buat untuk sudu gapu dengan alat-alat pembedahan. Okey. Kalau kamu pernah tengok kajian di zaman-zaman dulu, apabila mereka melahirkan anak, banyak wanita yang meninggal, okey, lepas melahirkan kanak sebab pada zaman dulu, okey, mereka tak pentingkan hygiene, di mana kadang-kala ada juga alat pembedahan mereka yang dah karat, okey, mereka guna, lepas tu adalah virus infection ke apa, lepas tu meninggal. Okey, saya pernah nampak pasal laporan ni lama dulu, okey, tapi saya tak ingat lah yang mana. Alright, okey, jom. Jadi aluminium hanya satu jenis, iaitu duralumin. Okey, duralumin dalam buku teks kamu ada duralumin. Duralumin bahan utama dia adalah aluminium, dan ciri terbest dia adalah ringan dan kuat. Okey, ringan dan kuat. Jadi biasanya aluminium buat apa? Dia buat kapal terbang. Tapi dia mahal dan kereta api. Okey, kereta api. Okey, sebab apa dia ringan? Okey, sebab terutama dia ringan dan kuat. Okey. Kalau besi berat. Besi tak sesuai untuk buat benda-benda yang kena laju. Okey, sebab besi berat. Okey. Lepas tu stannum. Okey, stannum ni dia punya contoh adalah pewter. Okey, dalam sejarah korang pernah dengar syarikat ni tak dalam sejarah? Royal Selangor. Pernah tak dalam sejarah? Okey, Royal Selangor dia menghasilkan bahan-bahan hiasan, okey, yang diperbuat daripada biji timah. Di mana dulu Royal Selangor dah wujud masa British menjajah Malaysia. Jadi pada zaman tu Royal Selangor dia menghasilkan bahan-bahan pewter. Kerana apa? Okey, kerana dia cantik. Okey, kamu boleh search dekat online Royal Selangor, kamu tengok benda-benda yang dia buat, okey, semuanya terhasil daripada bahan pewter. Di mana kebaikannya adalah berkilau dan bersinar. Cantiklah berkilau dan bersinar. Okey. Itu kebaikan dia. Okey, jadi biasanya untuk buat cendera mata lah. Okey. Kebaikannya. Okey, jadi kamu kena tahu. Okey, bila kamu ingat kebaikannya, biasanya lebih senang kamu nak tahulah dia untuk buat apa. Okey. Jadi ini untuk alloy. Jom kita tengok soalan alloy. Okey. Apa maksud alloy? Ni kena hafal lah. Okey. Campuran dua ataupun lebih unsur yang mana unsur utama ialah logam. Macam tadi saya cakap. Mixture of two or more element where the main element is a metal. Alright. Ini tak susah. Jadi tengok
Dia cakap why Tugu negara diperbuat daripada loyang alloy Y, okay, dan saxophone dibuat daripada alloy Z. Jadi sekarang ni saya nak tanya, okay, ini adalah tugu ataupun memorial, okay, biasanya dia guna bahan apa? Tugu. Dia guna bahan apa guys tadi? Gangsa. Ini warna ni, tadi saya cakap, dia macam emas tapi dia bukan emas. Ini adalah loyang. Satu gangsa, satu loyang. Okey, kita ingat balik. Dalam gangsa ada apa? Ada kuprum dengan XN. Okey. Kalau untuk loyang, dia ada kuprum dengan zinc lah. Okey, kuprum dengan zinc. Okey. Tengok Jadi dia nak Z. Z ni loyang lah. Nyatakan satu unsur lain dalam alloy Y. Jadi boleh tak saya jawab kuprum? Tak boleh sebab dia nak unsur lain. Okey, unsur lainnya adalah zinc lah. Okey. Kalau dia tulis namakan, kamu tak boleh tulis ZN kamu kena tulis ZINK. Okey, zinc. Alright, tak boleh tulis ni kalau dia tulis namakan. Alright. Jom. Oh, dia nak Y. Sorry. Silap saya. Saya ternampak, saya ingat atas tanya Jack, bawah tu tanya Jack. Jadi dia nak tanya pasal gangsa. Unsur lain dalam gangsa adalah sternum. Okey, sternum ataupun tin. Dalam bahasa Inggeris kita guna tin, dalam bahasa Melayu kita guna sternum. Alright. Jadi soalannya tak banyak beza. Apakah kelebihan tugu negara dan saxophone dihasilkan alloy bukan logam tulin? Inilah yang tadi saya cakap. Apakah kebaikan alloy berbanding logam tulin? Okey, jom kita tengok. Sama tak macam tadi apa saya cakap? Dia lebih keras, tahan kikisan, memperbaiki rupa bentuk. Ya, iaitu rupa bentuknya adalah lebih bersinar. Okey, berkilat daripada logam asli. Kerana logam asli, kerana apa? Kerana logam asli dia lebih senang dioksida oleh udara. Okey, apabila dia dioksida oleh udara, kamu akan nampak permukaan dia macam kasar. Permukaan dia macam kasar dan bila kamu sentuh dia macam ada sebiji-sebiji lah. Okey. Jadi tak berapa best lah. Okey. Alloy lebih keras. Alloy lebih keras berbanding logam tulin. Alright. Bab 8, Ijia ada bab ke? Ya. Kalau kamu tanya saya bab 8 lebih senang berbanding bab lain sebab soalan-soalan dia tak banyak beza. Jadi bab-bab macam ni kamu boleh usaha melalui kamu banyak buat latihan, kamu akan nampak pattern dia dan dia akan jadi senang. Okey, boleh faham? 100%. Okey. Jadi kita tengok ni juga gangsa. Okey, gangsa namakan unsur yang ditambah kepada kuprum untuk membentuk gangsa. Tadi kita dah cakap. Okey, untuk membentuk gangsa sama juga soalan macam tadi, sternum, tin, betul? Lukiskan susunan atom dalam gangsa. Ini soalan soalan ini selalu student salah. Sebab apa? Okey. Student tak tahu. Okey, dalam gangsa ada dua bahan. Satu kuprum, satu sternum. Korang rasa kuprum lebih besar ataupun sternum lebih besar? Jadi sini ada dua markah. Satu markah bila kamu lukis dua jenis atom. Okey, kamu kena lukis dua jenis atom. Okey. Ini kamu dapat satu markah lah. Okey, ya betul. Kamu kena tahu bila kamu label, kamu baru dapat markah kedua. Okey, sekarang kalau kamu lukis macam saya, kamu dapat satu markah, kamu kena lukis, kamu kena label. Siapa lebih besar? Dekat sini kamu kena tahu sternum lebih besar daripada kuprum. Yes, star betul. Jadi ini adalah sternum. Ini adalah kuprum.
Jadi kalau kamu label terbalik, kamu hanya dapat 1 markah. Nanti student akan tanya, cikgu, macam mana saya tahu kupon lebih besar ataupun stadium lebih besar? Like, tak. Apa benda pula dia cakap? Okay. Tak apa? Okay. Macam mana kita tahu siapa lebih besar? Wajib label. Ya, sebab dia 2 markah, kamu mesti label. Okay, macam mana kita tahu lebih besar? Kita tengok jadual berkala. Okay, kalau kamu tengok jadual berkala, okay, jadual berkala makin bawah, okay, kamu bandingkan posisi dia. Kalau dia makin bawah, okay, dia makin bawah, saiz dia makin besar. Okay, kan bab 4 kamu pernah belajar. Makin bawah, saiznya makin besar. Kalau ke kanan, okay, saiznya akan menjadi besar ke menjadi kecil, guys. Kalau ke arah kanan. Tak semua kumpulan begitu. Semua kumpulan begitu. Okay, pas. Semua kumpulan menuruni kumpulan dia akan menjadi besar sebab petala yang diisi elektron menjadi besar. Yes. Okay, ke arah kanan, okay, merentasi color. Korang kan pernah belajar, merentasi color, saiz dia akan menjadi makin kecil. Okay, jadi kalau kamu dah lupa siapa saiz besar, pergi rujuk jadual berkala. Okay, saya pun buat begitu. Sebab saya malas nak hafal banyak-banyak. Okay, kalau kamu tengok satu contoh yang selalu dia minta kamu lukis juga adalah keluli. Bila kamu tengok pasal keluli, keluli terdiri daripada 2 bahan iaitu ferrum dengan karbon. Okay, yang ni lah kamu kena tahu ferrum besar, karbon kecil. Okay, ferrum besar, karbon kecil. Yang ni kalau kamu label ini karbon, ini ferrum, ini betul. Okay, satu besar, satu kecil lah. Sebab bila kamu ada benda asing yang saiznya berbeza, dia akan mengganggu susunan dia. Bila dia mengganggu susunan dia, dia akan menjadi lebih keras. Sebenarnya benda ni kita panggil, ya, dalam exam jadual berkala diberi. Yes. Kalau exam sekolah saya tak boleh garanti sebab kadang-kadang sekolah tak bagi. Okay, kadang-kadang sekolah tak bagi nak apa? Nota ni. Okay, kadang-kadang dekat peperiksaan sekolah tak bagi. Ya. Sebab tu saya cakap, kalau exam sekolah saya tak boleh confirm. Tapi kalau SPM ada bagi jadual berkala, ada bagi formula. Okay. Sebab tu saya cakap. Alright. Okay, jom. Sebab exam, kadang-kadang dekat sekolah, exam dia tak ikut format lah. Okay, tak ikut format SPM. Okay. Untuk yang jadual berkala dan formula. Okay, kadang-kadang dekat sekolah tak ada formula juga kan. Okay, jadi jom. Mengapakah gangsa lebih sesuai diperbuat untuk membuat pingat berbanding kuprum? Gangsa lebih sesuai buat pingat. Sebab apa? Kalau kamu cakap kuat, okay, boleh ke? Saya rasa tak lah. Okay, kamu nak gangsa kuat untuk apa? Pingat gangsa kuat, kamu bukan nak guna untuk pukul orang ke apa kan? Jadi sebab utama dia nak jadi gunakan gangsa adalah dia lebih cantik. Okay, dia berkilat. Ya, jawapannya adalah berkilat. Okay, jadi kalau kamu cakap lebih kuat, tak logik lah. Sebab itu bukan fungsi pingat. Pingat bukan untuk jadi lebih kuat kan. Bukannya kamu nak ambil pingat tu untuk baling orang ke apa kan. Okay, jadi kamu kena tahulah. Okay, logiknya di mana. Yes, dia lebih berkilat. Okay, nyatakan satu alloy lain bagi kuprum. Okay, ada banyak kan. Kuprum niket dengan apa? Kuprum niket dengan satu lagi adalah loyang. Okay. Jom kita tengok. Okay, jadi kamu tengok biasanya dia soalan depan-depan lah. Okay, soalan yang tak banyak markah tapi boleh score dengan senang. Alright. Okay, jom kita tengok sini. Okay, sekarang dah sampailah bahagian yang selalu student
rasa confusing. Okay. Kalau kamu tengok soalan A ni, dia tentang apa? Dia tentang kaca dengan bahan komposit. Jom kita tengok pasal kaca dulu. Bila kamu tengok pasal kaca, kamu kena tahu apa benda. Okay. Okay, ini adalah kelas yang kita dalam okay, apa kita gunakan masa yang pendek untuk ajar. Jadi saya tak ajar semua benda, saya ajar benda-benda yang penting. Okay, jadi bila kita tengok kaca, kita kena tahu apa bahan utama kaca. sorry. Apakah bahan utama kaca? Guys, bahan utama kaca. Tak tahu. Okay, bahan utama kaca silika. Okay, ataupun perkataan yang selalu kita guna adalah silikon dioksida. Okay, SiO. Peso tu apa? Okay, SiO sebenarnya adalah pasir. Okay, silikon dioksida sebenarnya adalah pasir. Dan benda kedua kamu kena tahu pasal kaca adalah sifat general kaca. Sifat utama kaca adalah yang special adalah lut sinar. Lut sinar di mana dalam bahasa Inggeris kita panggil transparent. Okay, typo. Oh, pasir. Oh, okay, pasir. Okay. Benda ketiga, okay, benda kedua adalah keras tapi rapuh. Okay, bab ni, okay, adalah dalam kalau kamu ambil kejuruteraan engineering, kita panggil apa? Yes, hard but brittle. Kalau kamu tengok dalam kejuruteraan engineering, ini adalah material engineering. Okay, sebenarnya material engineering adalah satu field yang sungguh menarik. Okay, sungguh menarik. Right. Jadi benda kedua yang kamu mesti tahu kan. Okay, ingat kalau kamu nak baca pasal kaca, kamu mesti tahu sifat dia. Sebab dia suka tanya pasal sifat. Okay, adalah penebat. Okay, saya pilih yang senang-senang, penebat elektrik dengan penebat haba. Okay, saya pilih yang senang. Alright. Okay, so dia adalah insulator, heat insulator, electrical insulator. Alright. Ini adalah senang. Okay, jom. Jadi dalam kaca ada 4 jenis. Ada 4 jenis kaca. Setiap jenis kaca ada sifat-sifat specialnya. Jadi kita tengok yang special dulu. Okay, kaca apa? Kaca apa? Ada indeks biasan yang tinggi, iaitu high refractive index. Saya suka pasal ni, tinggi. High refractive index. Tahu tak? Tak tahu. Okay. Ini adalah sifat utama kaca ni, iaitu kita panggil kaca Plumb. Yes, betul. Kaca Plumb. Iaitu dalam bahasa Inggeris kita panggil lead glass. Okay. Kaca Plumb. Okay. Kenapa, apa yang penting sangat dengan indeks biasan tinggi, high refractive index? Okay. Kalau sesuatu benda dia mempunyai high refractive index, sifat dia macam diamond. Okay. Bila kamu ambil cahaya, okay, kamu pantulkan dekat dia. Okay, sorry, bukan pantulkan. Kamu pancarkan ke atas dia, dia macam diamond. Yes. Ketumbatan optik berbeza. Okay, ketumbatan optik dengan indeks biasan berbeza sikit. Okay. Jadi indeks biasan tinggi, dia sifat dia macam diamond. Okay. Oh, terima kasih. Apabila kamu ambil lampu, kamu pancarkan di atas kaca ni, dia akan bertindak macam diamond. Kamu akan nampak bersinar-sinar macam bintang. Cing, 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 cing. Okay. Jadi kaca Plumb ni sesuai untuk buat apa? Ini dalam bab ni adalah aplikasi dia yang penting lah. Kamu mesti tahu aplikasi dia dekat apa.
Okay, kaca hiasan. Okay, dan kaca kristal. Kaca kristal yang palsu, bukan kaca kristal yang sebenar. Okay, contohnya korang pernah tengok cerita-cerita barat yang bila mereka berkahwin ke apa ada chandelier. Okay, chandelier namanya. Okay, chandelier di mana dia ada cahaya lampu yang macam ni. Okay, lepas tu mereka menari dekat bawah. Kan dekat lampu macam sini dia ada gantung benda-benda macam ni dekat atas. Okay, benda-benda itulah, okay, benda-benda ni lah diperbuat daripada kaca plumbum. Sebab apa? Sebab dia tak payah lampu yang banyak untuk menjadikan dia bling-bling. Okay, dia gunakan kaca plumbum, dia akan bling-bling disebabkan indeks biasan dia tinggi. Okay, kalau kamu faham sifat-sifat ni, okay, benda ni akan jadi senang. Okay, jom kita tengok jenis kaca yang kedua, kita panggil borosilikat. Okay, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil borosilicate glass. Okay, sifat terutama dalam borosilikat berbanding kaca-kaca yang lain adalah dia tahan haba apabila dipanaskan. Pada suhu tinggi. Okay, kaca-kaca lain apabila dia panas, okay, tiba-tiba suhu dia tukar dengan laju, biasanya kaca lain dia akan pecah. Piak. Dia akan pecah. Tapi kaca borosilikat, okay, dia tak mudah pecah disebabkan ciri ini. Tahan haba apabila dipanaskan pada suhu yang tinggi. Dan satu lagi ciri yang kamu kena ingat adalah pekali perkembangan. Haba yang rendah. Okay, jadi dia sesuai untuk buat apa? Dia sesuai untuk buat tabung didih. Yes, high thermal expansion coefficient, perkataan yang betul, iaitu BICA. Kalau dalam, okay, kenapa saya selalu ingat sangat dengan kaca borosilikat? Sebab dulu masa saya sekolah menengah, saya pernah pecahkan 2 tabung uji. Okay, sebab tabung uji dengan tabung didik, okay, dia nampak sama tau. Dia nampak sama. Jadi masa tu saya buat eksperimen kimia, okay, yang perlu panaskan. Tapi saya terus guna tabung uji yang biasa. Jadi saya tak tahu. Masa tu belum belajar bab ni lagi. Lepas tu saya panaskan, dia pecah. Piang. Lepas tu saya ingat, oh mungkin tadi tabung uji tu dah nak rosak. Jadi saya ambil satu lagi, saya panaskan, dia pecah lagi. Piang. Okay. Jadi kena guna tabung didih, jangan guna tabung uji yang biasa. Disebabkan tabung didih dia menggunakan tabung borosilikat. 2 kali kecah. Okay. Betul. Okay. Jadi kamu kena tahu, okay, kenapa high thermal expansion dia tak akan mudah pecah. Saya rasa skor rendah, okay, apa akan berlaku? Kamu tengok dalam satu bahan dia ada zarah-zarah dia. Ada zarah-zarah dia. Jadi apabila dia panaskan, okay, contohlah, kamu panaskan dia, benda ni dia akan bergegar. Bila kamu panaskan sesuatu benda, dia akan bergegar. Jadi apabila dia bergegar, dia akan berkembang sedikit. Dia akan berkembang sedikit. Sebab tu dulu masa sekolah rendah korang belajar kan, bila sesuatu kamu panaskan, dia akan berkembang. Tapi apa berlaku dekat sini? Kalau pekali perkembangan haba dia tinggi, okay, jadi apabila dia bergegar, dia senang langgar dengan orang lain. Bila dia langgar dengan orang lain, dia senang pecah. Dia senang terputus ikatan dia. Okay. Alright. Jadi, perkara pengembangan haba rendah, apabila kamu panaskan, dia kembang dengan sedikit.
Bila dia kembang dengan sedikit, okey, dia tak langgar. Dia tak langgar sangat. Jadi kalau dia tak langgar sangat, dia tak mudah pecah. Okey, itulah sebabnya. Okey, jadi ada dua lagi kaca di mana tak penting sangatlah dua kaca ni, tapi kamu kena tahu, iaitu kaca soda kapur. Okey, iaitu soda lime. Okey, soda lime dengan satu kaca silika telakur. Okey. Oh, ya, saya lupa. Lagi satu sifat kaca yang sangat bagus adalah apa? Lengai secara kimia. Iaitu apa maksud lengai secara kimia? Dia tak akan mudah, okey, bertindak balas dengan kimia. Okey, lengai secara kimia dalam bahasa Inggeris kita panggil inert chemically. Inert chemically. Di mana dia tak akan bertindak balas dengan kimia. Sebab tu kamu tengok dulu kalau kamu tengoklah, okey, nanti dulu, sabar dulu. Okey, lengai secara kimia, yes, chemically inert. Kalau kamu cakap pasal chemically inert, okey, sebab apa? Kalau kamu tengok zaman dulu, bila kamu beli cuka, kamu beli cuka, okey, tina ke apa dan sebagainya, dia letak dalam botol apa? Dia letak dalam botol kaca. Sebab apa dia letak dalam botol kaca? Kalau kamu letak dalam botol plastik dan bahan-bahan lain, kemungkinan bahan dalam, terutamanya asid, akan bertindak balas dengan botol tersebut. Nanti bahan dalam dah jadi benda lain. Okey? Ya, kaca dia tak mudah bertindak balas dengan benda lain lah. Alright? Yes. Sebab tu kaca bagus. Okey? Okey. Jom kita tengok soda kapur. Soda kapur, okey, kamu masih perlu tahu kegunaannya. Soda kapur kegunaannya adalah membuat kaca. Okey, membuat kaca, okey, membuat mentor. Mentor, okey, lengai macam mana? Macam tadilah. Okey, lengai secara kimia maksudnya dia tak bertindak balas dengan bahan lain. Okey, secara kimia. Okey, lengai secara kimia, sorry. Lengai secara kimia bermaksudnya dia tak akan bertindak balas dengan bahan lain. Alright? Right? Macam tadi penerangan saya lah. Alright? Jadi, soda kapur biasanya dia untuk buat kaca, buat mentor lah. Okey, kaca silika telakur, okey, biasanya dia untuk buat kantah. Okey. Kantah, biasanya dia buat kantah, okey, buat cermin teleskop. Okey, ini kamu perlu hafal dia punya kegunaan. Okey, ataupun gentian optik. Okey. Jadi, okey, kalau kamu nak extra, kamu boleh hafal komposisi dia lah. Sebab kadang-kadang dalam soalan-soalan objektif, dia akan tanya komposisi dia. Tapi, kalau dalam soalan objektif, senang juga. Okey, kaca plumbum, dalam dia ada apa? Sebab dalam dia ada plumbum oksida. Sebab tu dia digelar kaca plumbum. Dalam borosilikat, dalamnya ada boron oksida. Okey, boron oksida. Okey, kaca silika telakur adalah silikon dioksida. Okey, soda kapur. Soda kapur, dia dalamnya ada limestone. Limestone tu apa? Limestone tu macam kulit telur. Apa tu? Okey, kulit telur terdiri daripada bahan apa? Okey, kulit telur terdiri daripada bahan apa? Ataupun kulit ketam ke, kulit telur ke, biasanya mereka terdiri daripada bahan apa yang keras tu? Yes, kalsium karbonat. Yes, kalsium karbonat. Jadi, dia panggil silika telakur. Sorry, dia panggil soda kapur kerana dia dalamnya ada kalsium karbonat. Alright? Okay, jadi itu je. Okay.
Okey, tadi saya nampak ada soalan tanya, tak perlu hafal sangat. Okey, ia bergantung. Okey, kalau kamu tanya perlu hafal ataupun tidak, ia bergantung kamu aim apa. Okey, sebab kalau kamu aim A+, A, okey, usaha kamu kena banyak sikit lah. Sebab kan kadang-kadang dia soalan yang dia mungkin boleh pergi detail. Okey, kalau kamu nak aim yang makan tinggi-tinggi, okey, kamu kena usaha sikit lah. Alright? Okey, supaya soalan-soalan yang kecil-kecil kamu pun boleh grab. Okey, terutamanya kalau kamu nak A+ dan sebagainya. Okey, jangan terlepas apa-apalah. Okey, jom. Itu adalah kaca. Ini adalah 4 jenis kaca. Okey, selain kaca, biasanya kita akan bincangkan tentang bahan komposit. Korang tahu tak sebenarnya bahan komposit tu apa benda? Bahan komposit. Okey, tak nak. Saya bincang tentang seramik dululah. Okey, sebab biasanya kaca selalu dibincangkan dengan seramik. Seramik, bahan utama seramik apa? Dah tak ingat sangat. Nanti dulu. Okey, bahan utama seramik adalah apa, guys? Tahu ke tidak? Tak tahu. Kita gunakan perkataan kaolin ataupun tanah liat. Okey, yes, seramik adalah tanah liat. Okey, dia terbuat daripada tanah liat. Okey, jadi kamu biasanya seramik akan dibandingkan dengan kaca. Okey, bila kamu bandingkan seramik dengan kaca, okey, kamu akan bandingkan sifat dia. Apakah sifat dia? Okey, jadi sama je. Okey, perbezaannya kaca lut sinar, seramik tak lut sinar. Tapi apa yang sama antara seramik dengan kaca adalah mereka ialah penebat elektrik. Okey, penebat haba. Alright. Lepas tu mereka juga okey, lengai secara kimia. Okey, lengai secara kimia. Yes, itu sifat yang sama. Jadi bila kamu tengok seramik dengan ni, kamu senang nak hafal lah sebab ada benda yang sama. Alright, senang nak hafal. Alright. Jadi kita tengok apa seramik terbahagi kepada dua jenis, iaitu seramik tradisional. Saya tulis yang bahasa Inggeris. Tradisional dengan seramik termaju. Kan? Bila kamu tengok dua ni, kamu kena tahulah apa, biasanya kita jarang bincang tentang seramik tradisional. Okey, contoh seramik tradisional adalah tentang batu bata, pinggan, okey, tembikar, yang kegunaan dulu-dululah, simin, okey. Tapi dalam seramik termaju banyak kegunaannya, okey. Dalam seramik termaju banyak kegunaannya. Pasu samalah. Okey, pasu tu macam tembikar juga. Okey. Jadi dalam seramik termaju, kamu kena ingat jenis seramik termaju, okey. Pasu ada. Okey, pasu bunga dan sebagainya. Okey, bila kamu tengok seramik termaju, kamu kena tahu contoh dia dan kegunaan dia. Okey, jom. Benda pertama adalah alumina. Alumina biasanya dia guna sebagai pengganti tulang. Apa maksud pengganti tulang? Okey, biasanya pengganti tulang bahagian mana? Pinggung dengan lutut. Okey. Sebab pinggun tu bahagian punggung. Bahagian punggung kan ada tulang yang macam dekat buntut tu kan. Okey, kalau bahagian pinggung dengan bahagian lutut kalau dah hancur,
Okay, dia susah nak kembali baik baliklah. Sebab bahagian-bahagian tersebut, lutut dengan pinggung, kita asyik bergerak. Jadi tempat-tempat tu dia susah nak kembali baik semula. Jadi alumina ni dia kenapa dia sesuai sebagai pengganti tulang? Salah satu adalah sebab dia lengai secara kimia. Okey, bila kamu gantikan alumina dengan tulang kamu, kalau kamu guna bahan lain, contohlah kamu guna bahan lain untuk ganti tulang kamu, apa akan berlaku? Kadang-kadang dia akan bertindak balas dengan badan kamu. Okey, satu benda dia mungkin bertindak balas dengan badan kamu, nanti adalah dia makin kecil ke apa. Benda lain adalah kalau benda tu dia adalah reaktif, okey, mungkin dia akan bergaduh dengan sel darah putih kamu. Okey, jadi bila mereka ganti benda baru dalam badan kamu, mereka perlu makan ubat untuk kontrol sel darah putih kamu. Kalau tak, dia akan kamu macam virus infection, kamu akan demam dan sebagainya. Jadi benda ni dia lengai secara kimia, dia tak akan bertindak balas dengan badan kamu dan kamu tak akan ada side effect lah. Okey, jadi itu sebab. Okey, alumina. Dan satu lagi kita kena tahu adalah zirconia. Okey. Kamu kena tahu perkataan yang tepat bila kamu tengok. Okey. Zirconia dia guna sebagai implan gigi lah. Implan gigi. Okey. Zirconia ni kebaikannya adalah tahan haus. Apa maksud tahan haus? Alumina bukan aluminium. Alumina adalah sejenis seramik termaju. Seramik termaju. Alumina bukan aluminium Okey, bukan benda yang sama. Alumina tahan haus. Bila kita tengok tahan haus, dia tak mudah untuk kehilangan dia punya contohnya dia ada bunga dia tak senang hilang. Kan kalau kamu gigi kan, kalau gigi kamu selalu gigit benda kan. Dia macam pisau kan. Pisau bila kamu potong benda, kamu potong banyak kali, terpotong tulang ke apa, nanti kamu punya pisau akan haus. Betul? Lepas tu kamu kena pergi kisir lagi kan. Okey, supaya dia tajam. Jadi zirconia ni dia tahan haus. Okey, jadi dia tak mudah tumpul. Okey, dia tak mudah tumpul. Perkataannya tak mudah tumpul lah. Ya, betul. Okey, kalau nak senang faham. Okey. Jadi dia implan gigi lah. Dia untuk ganti gigi palsu. Tapi bukan semua jenis kamu guna zirconia sebab zirconia agak mahal. Okey, ada bahan-bahan lain juga. Okey, tapi sekarang ni kita cakap seramik termaju. Alright. Alright, benda seterusnya adalah silikon karbida. Ini yang selalu, silikon karbida yang selalu kita akan nampak lah. Silikon karbida. Silikon karbida kamu mesti tahu sifat terpenting dia adalah tahan kepada kecutan terma. Apa maksud kecutan terma? Kebanyakan student rasa bab ni susah sebab dia tak faham term-term dalam bab ni. Apa tu kecutan terma? Kejutan, sorry bukan kejutan, kejutan terma. Tak tahu. Kejutan terma maksudnya dalam satu masa yang pendek, perubahan suhu dia sangat tinggi. Perubahan suhu dia sangat tinggi. Contohnya, apabila jadi kegunaan dia untuk apa? Sabar dulu saya tulis kegunaan dia dulu. Kegunaan dia sebagai cakera pemotong dengan cakera brake. Apa tu cakera pemotong? Yes, thermal shock. Cakera pemotong dengan cakera brake. Apa tu cakera pemotong? Ni. Benda ni
dia guna untuk potong kayu ke potong besi kan. Okay, bila kamu start mesin ni, benda ni akan berpusing. Betul? Benda ni akan berpusing. Benda ni berpusing, bila kamu letak dekat besi, apa berlaku? Bila kamu letak dekat besi ataupun kayu, dia gunakan geseran untuk memotong. Jadi apabila dia geser, benda tu akan panas dan dia mudah potong. Okey, dia gunakan geseran untuk memotong. Jadi kan, lepas kamu potong benda, jangan pergi sentuh cakera pemotong tu Dia panas tau. Okey, nanti tangan kamu melekat dekat sana sebab tangan kamu dah masak. Okey, jangan pergi sentuh. Hai Atoman. Ya, kamu jangan pergi sentuh Ya, panas. Sangat panas dalam masa yang sungguh pendek Okey, jadi dia tahan kejutan temah sebab tiba-tiba haba dia naik dengan banyak, dia tak akan pecah dan patah. Okey, itu maksudnya tahan kejutan temah. Sama juga cakera brake. Saya rasa dalam kalangan kamu ada student-student yang ada motor. Okey, ada motor kan. Kalau kamu ada motor, kamu akan nampak dekat tayar kamu. Ini tayar kamu kan. Dekat tayar kamu, dekat tepi, saya tak ingat depan ke belakang, kamu akan nampak sekeping besi yang ada lubang. Yang ada lubang. Ada tak? Sesiapa yang ada motor boleh pastikan? Okey. Saya tak pasti depan ke belakang, tapi inilah cakera brake. Cakera brake tu untuk sebab apa? Depan Bila kamu brake, cuba pergi tengoklah, okey? Bila kamu brake, brake kamu akan kepit cakera brake ni. Dia akan kepit cakera brake ni. Okey, jadi kan dia bila dia kepit, dia hasilkan geseran yang tinggi antara bahan tu untuk memberhentikan tayar kamu. Jadi bila dia kepit tu, dia hasilkan haba yang banyak. Okey, sebab tu dia perlukan menggunakan silikon karbida lah. Kalau tak nanti guna-guna tiba-tiba pecah. Okey, dan bahan terakhir adalah tungsten karbida. Semua ni adalah seramik termaju lah. Okey, yang terakhir adalah tungsten karbida. Tungsten karbida, okey, dia untuk buat cincin. Yes. Okey, yes. Haba tersebut terhasil sebab geseran. Yes. Alright. Tungsten karbida, dia tahan lelasan. Okey, nanti pelajar bahasa Inggeris akan tanya, apa tu lelasan? Okey. Lelasan dalam bahasa Inggeris kita panggil abrasion. Less resistant towards abrasion. Apa tu abrasion? Contohnya, abrasion. Okey, dulu korang pernah dengar. Yes, okey. Bagus Daniel. Daniel kan? Okey, hebat Danish. Abrasion ataupun lelasan tu apa? Apabila kamu ambil satu benda yang lebih kuat untuk gores satu benda yang mungkin dia tak sekuat dia, kamu akan nampak ada. Contohnya, kamu ambil diamond untuk pergi gores besi ni, dia akan tinggalkan satu kesan. Okey, kamu ambil diamond untuk gores besi tu, kamu akan nampak satu kesan. Okey, dia akan tinggalkan satu kesan. Ia bermaksud diamond lebih keras daripada diamond tu lebih keras daripada besi tersebut. Tapi kalau kamu tengok tungsten karbida kenapa dia sesuai buat sebagai bahan cincin? Sebab tungsten karbida dia lebih keras daripada cincin. Terutamanya cincin diamond. Cincin berlian. Sebab berlian, okey, dalam dunia ni, okey, diamond boleh gores apa-apa benda okey, sebab dia sangat keras. Tapi tungsten karbida, kamu ambil diamond untuk gores tungsten karbida tak ada kesan. Okey, sebab tu dia resistant to abrasion, tahan lelasan. Jadi maksudnya tungsten karbida lebih keras daripada
berlian. Okey, dia lebih keras daripada berlian. Boleh faham? Okey, jadi dia tahan lelasan lah. Okey, kamu tak akan lama-lama kamu tak akan nampak dalam atas cincin kamu ada kesan goresan, kesan cala. Boleh, ya, kesan cala. Ya. Tapi kamu faham dia sebagai cala, okey, tahan cala, tapi dalam exam kamu kena guna term-terms yang lebih tepat lah. Boleh faham? Kamu kena guna lelasan. Dalam exam dia ada permintaan lah. Jadi kamu lebih baik guna perkataan-perkataan yang dia nak. Right? Okay, jom kita tengok pula bahan komposit. Saya rasa, jom. Tak apalah, kita masuk bahan komposit. Bahan komposit. Jadi bila kita tengok pasal bahan komposit, biasanya bahan komposit ni apa benda? Biasanya kat bahan komposit ni dia terdiri daripada dua bahan yang bukan homogen. Gabungan dua ataupun lebih bahan yang bukan homogen, maksudnya apa? Okey, bukan bahan yang sama jenis. Okey, untuk memudahkan korang faham, contohnya dia gabungan antara dua bahan yang bukan sama jenis. Okey, bukan bahan yang sama jenis. Contohnya sebab apa? Mereka nak salin cover keburukan mereka. Okey, contohnya bukan keburukan lah, kelemahan mereka. Contohnya bahan A ada kelemahan ini, tapi bahan B dia mampu hilangkan dia kebaikan dia. Okey, mereka saling bergabung lah. Contoh yang paling senang untuk bahan komposit saya cakap adalah bahan kaca dengan bahan plastik. Gabungan antara bahan kaca dengan bahan plastik. Kaca keras tak? Kaca. Plastik tak keras kan? Plastik tak keras tapi kaca keras. Tapi apa kelemahan kaca, guys? Cuba korang fikir, apa kelemahan kaca? Jangan cakap kaca-kaca yang kecil-kecil itulah, kaca-kaca yang besar. Sebenarnya kaca sangat berat. Ya. Satu, ada dua benda. Dia mudah pecah dan dia berat. Okey, dia berat. Kaca berat. Tapi plastik, kamu tengok barang-barang plastik, dia lebih fleksibel kan. Lepas tu plastik juga ringan. Okey, plastik juga ringan. Jadi dia campur dua bahan ni, okey, supaya kebaikan mereka dapat saling cover keburukan mereka. Itulah bahan komposit. Okey, itulah bahan komposit. Jadi kamu dalam bahan komposit, kamu kena tahu siapa bahan matrik, siapa bahan pengukuh. Okey, siapa bahan matrik, siapa bahan pengukuh. Alright, jom kita tengok. Okay. Dalam bahan komposit, kita akan, benda pertama adalah konkrit yang diperkukuh lah. Konkrit yang diperkukuh dalamnya ada apa? Okey, ada jejari, ada dawai, lepas tu dia campur dengan konkrit kan. Jadi siapa adalah pengukur, siapa adalah matrix? Matrix adalah konkrit. Pengukur adalah tertulang, okey, jejaring lah. Okey, jejaring. Okey, jadi mereka saling cover lah kelemahan dia. Alright. Lepas tu benda kedua adalah kaca gentian. Kaca gentian dengan gentian optik, bahan mereka adalah sama, iaitu gentian kaca dengan plastik. Kedua-dua menggunakan kaca dengan plastik. Okey, yang bawah ni pun guna kaca dengan plastik. Okey, tapi kamu kena tahu perbezaannya. Gentian optik guna untuk Wi-Fi, guna untuk telekomunikasi, guna untuk endoskop.
Okey, gentian optik kegunaannya untuk telekomunikasi. Okey, endoskop. Okey, endoskop. Okey, dan sebagainya lah. Tapi kaca gentian, okey, kegunaan mereka beza. Kaca gentian, dia kebaikannya adalah dia lebih kuat. Dia kuat dan ringan. Okey, dia kuat dan ringan. Tahu suatu tu apa? Okey, kaca gentian dia guna untuk seperti tangki. Dia ringan dan keras. Dia ringan dan keras. Tangki, topi keledar, keledar, bumper kereta. Okey, bumper kereta. Okey, dan raket lah, tali raket. Okey. Oh, bahan mana bahan pengukur, bahan matriks? Seperti nama dia, biasanya bahan matriks akan cermin kereta itu lain. Nanti, cermin kereta itu lain. Nanti dulu lah. Bahan matriks biasanya mereka akan, kita panggil apa? Dia akan bungkus bahan pengukur. Contohnya, kamu tengok dalam kaca gentian dengan plastik, siapa adalah bahan pengukur? Ini adalah bahan pengukur. Plastik adalah matriks. Jadi plastik membungkus gentian kaca. Nanti nak tengok nota seramik, nanti dulu. Untuk gentian optik, okey, kaca sebagai pengukur juga, matriks sebagai plastik sebagai matriks. Boleh pas? Kena hafal lah. Yang ni kena hafal lagi senang. Alright? Okey, tadi ada student tanya cermin kereta, kaca kereta. Okey. Kaca kereta lebih baik guna yang ni, kita panggil kaca fotokromik. Okey, kaca fotokromik okey. Bila kamu tengok kaca fotokromik, dalam kaca fotokromik dia ada dua benda. Dia ada kaca dengan argentum corrida. Argentum corrida ataupun cuprum corrida. Okey. Okey, jom kita tengok kaca fotokromik ini sungguh menarik sebenarnya. Okey, sungguh menarik. Saya suka sangat kaca fotokromik ni sebab apa? Okey, apabila dekat luar, apabila terang, cahaya dia terang dekat luar, dia kaca ni akan jadi gelap. Apabila dekat luar tak terang sangat, dia akan jadi cerah. Okey, ya, dia kegunaan dia untuk menyerap sinaran UV, betul. Tapi kamu kena faham dalam tu macam mana. Okey, tengok bila kamu tengok kaca ni, dalam dia ada argentum corrida dengan CuCl. Apa berlaku? Apabila cahaya sinar, sebenarnya cahaya tu apa benda? Cahaya tu adalah tenaga, betul? Cahaya tu adalah tenaga. Apabila tenaga tu dia kena dekat AgCl ataupun CuCl ni, si AgCl ni dengan CuCl ni dia akan menyerap tenaga tu, dia akan menjadi Ag plus dengan Cl2. Ataupun kadang-kadang bukan Ag lah, kadang ada Br2. Br. Okey, jadi kalau dia guna bahan kimia yang lain, mungkin apabila dia jadi gelap, warna dia berbeza. Jadi apa yang akan kadang-kadang kamu tengok ada setengah cermin, bila cahaya sinar dia akan jadi kuning. Sebab apa? Ada klorin lah. Okay, klorin ni disebabkan dia dah menyerap tenaga, dia jadi balik klorin dan dia akan halang cermin tersebut. Sebab tu dia jadi gelap apabila terkena sinaran. Jadi apabila dah tak ada sinaran, dia dah tak ada tenaga,
dia jadi balik AgCl. Sebab tu dia jadi lut sinar balik. Dia jadi lut sinar balik. Itulah kaca fotokromik. Okey, boleh? Jadi dia sungguh menarik lah. Okey, sungguh menarik. Jadi kaca adalah matrix. Kaca adalah matrix. AgCl dengan CuCl adalah pengukur. Okey. Okey, jom. Kita tengok pula superconductor. Macam cermin mata kan? Bukan semua cermin mata macam tu lah. Okey, ada sesetengah cermin mata yang lebih mahal begitulah. Okey, superconductor. Okey, bila kamu tengok superconductor, okey, bila kamu nampak kalau dalam soalan dia mention tentang YBCO, okey, YBCO adalah tentang superconductor lah. Okey, sebab apa superconductor? Kenapa YBCO ni kalau kamu nampak perkataan ni dia ada superconductor? Sebab YBCO ni adalah bahan dalam superconductor, iaitu Y ni kita panggil yttrium oksida. B ni adalah barium karbonat. C ni adalah kuprum 2 oksida. Dengan O tu adalah oksigen. O tu oksigen, YBCO lah. Jadi bila kamu tengok YBCO untuk superconductor, apakah kebaikan YBCO? Apabila suhu rendah, rintangan elektrik dia kosong. Nya sifar. Maksudnya apabila arus mengalir melalui superconductor, tak ada rintangan langsung. Langsung tak ada rintangan. Okey, jadi dia sesuai untuk kereta api peluru. Okey, dengan MRI. Apa tu MRI? Okey, bila kadang-kadang kamu tengok orang yang masuk hospital kan. Okey, bila dia masuk hospital, dia masuk dalam MRI untuk check dia punya badan. Dia macam ni lah. Okey, ini MRI. Orang ni dia sandar dekat sini, lepas tu dia ditolak masuk tu. Itu MRI. Okey, itu MRI. Kereta api peluru ataupun bullet train sangat menarik. Cuba korang pergi search dekat online macam mana kereta api peluru berfungsi. Okey, kamu tahu tak kereta api peluru dia sungguh laju di mana apabila dia bergerak sebenarnya dia macam tengah terbang. Okey, sebab apabila dia menggunakan superconductor, apabila arus melalui konduktor, korang kalau ada pelajar form 5, apabila arus melalui konduktor, apa akan berlaku guys? Apabila arus melalui konduktor akan menghasilkan apa guys? Arus melalui konduktor. Semua diam je. Tak tahu. Apabila arus melalui konduktor, medan magnet akan terhasil. Okey, medan magnet akan terhasil. Jadi bila konduktor tu ada rintangan kosong, medan magnet yang dia hasilkan sungguh kuat. Di mana kereta api peluru ni bila dia gerak atas superconductor dia macam terbang. Dia macam terbang Okey. Okey, jom. Dah habis bab ni. Dah habis nota untuk bab ni. Okey, saya tahu saya tak banyak tulis. Okey, tapi kita masuk soalan lah. Jom. Jadi, diperbuat daripada kaca telakuk, lut sinar apabila terdedah kepada matahari. B. Dalam fotokromik, dalam kaca fotokromik,
nak tengok nota apa? Ni. Tulisan saya buruk lah. Dan ada yang saya tak tulis. Okey. Seramik. Dah ke belum? Okey. Jadi, apakah bahan pengukuh yang digunakan dalam kaca fotokromik? Tadi kita cakap bahan matriks adalah kaca, jadi bahan pengukuh adalah AgCl dengan cuprum chloride. Okey. Apakah kebaikan kaca fotokromik? Tadi kita ada cakap menyerap sinaran UV, okey, menjadi gelap apabila terang, okey, menjadi gelap apabila terang, okey, menjadi sinar apabila tak gelap lah. Okey, right. Apakah alloy yang digunakan dalam kereta api? Tadi kita tengok kereta api dengan kapal terbang, kita gunakan alloy apa? Okey. Ada dua jawapan. Ada dua jawapan. Sebab sini dia minta alloy, kamu boleh jawab duralumin juga. Okey, duralumin. Nampak tak? Tapi untuk kereta ni, kalau kamu nak jawab superconductor pun boleh, tapi saya lebih suka jawab superconductor lah. Okey, superconductor. Okey, jadi apakah kegunaan superconductor? Tidak mempunyai rintangan elektrik pada suhu rendah. Itulah kebaikannya. Okey, tidak mempunyai rintangan elektrik pada suhu rendah. Alright. Kalau kamu nak letak duralumin, kamu kena sebab kamu perlu letak ringan dan kuat. Okey, ringan dan kuat. Alright. Jom kita tengok yang ni 3 jenis bahan. Cikgu bagi salah. Okey, tapi kamu tengok jawapan yang dia beri ada duralumin, ada superconductor. Tapi lebih baik tulis superconductor lah. Saya pun rasa superconductor lebih baik. Okey, atomen. Okey, superconductor lebih baik. Alright. Biasanya duralumin untuk kapal terbang. Alright. Okey, jom kita tengok yang ni. Ada kaca, ada tembikar, ada duit shilling. Apakah komponen utama bagi kaca? Tadi saya dah pernah ajar. Apakah komponen utama bagi kaca? Komponen silika. Okey. Cadangkan satu jenis kaca yang sesuai digunakan untuk membuat peralatan memasak. Kaca yang sesuai untuk membuat peralatan memasak. Bila kamu masak, mesti panas. Jadi, mesti guna kaca jenis apa, guys? Kaca borosilikat. Alright? Dah. Ya, betul. Okey, dah boleh ingat. Borosilikat glass. Kaca borosilikat. Alright, jom. Okey, apakah persamaan antara kaca dengan seramik? Ini senang. Persamaan antara kaca dengan seramik tadi dah ada. Lengai secara kimia, penebat haba, penebat elektrik. Dah, jawapan dah banyak dah. Okey, satu je. Apakah perbezaan antara kaca dengan tembikar? Satu lut sinar, satu tak lut sinar. Kan? Tak lut sinar kita panggil apa? Perkataan tak lut sinar kita panggil legap. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil opaque. Keras dan kuat tak boleh. Perbezaannya bukan keras dan kuat. Okey. Kaca lut sinar, kaca transparent. Tapi seramik tak transparent. Okey, legap dengan opaque ialah tak lut sinar. Okey, tak lut sinar. Right? NaCl boleh? Okey. Ditch sealing merupakan salah satu contoh kegunaan alloy. Okey.
Apakah kelebihan alloy berbanding logam tulen? Tadi saya ada beritahuan. Cuba beritahu saya 3 kebaikan. Dahaga. Cuba beritahu saya 3 kebaikan alloy berbanding logam tulen. Tadi saya ada bagi tahu. Okay, tadi kalau ada student yang follow daripada awal hingga sekarang, cuba beritahu jawapan dia. Ada 3 tadi saya ada cakap. Okay. Kuat, berkilat dengan tahan kakisan. Okay, kuat, berkilat dan tahan kakisan. Alright, tadi dah nampak soalan dia hampir sama. Jadi sebab tu saya cakap bab ni kira bab-bab yang senang. Sebab kalau kamu banyak buat latihan, kamu mesti boleh score bab ni. Sebab soalan yang dia tanya hampir sama. Okay. Tapi okay, lebih baik kamu jangan hafal, lebih baik kamu fahamkan lah. Kalau kamu fahamkan, bendanya akan jadi senang. Alright. Hello. Okay, thank you, Floater. Okay, apa maksud alloy? Tadi dah cakap, saya tak nak ulang. Unsur utama Y adalah ferrum. Nyatakan unsur yang ditambah untuk membentuk Y. Esok trial kimia. Esok trial kimia. Belum habis ke trial? Saya ingatkan semua negeri dah habis trial. Belum habis trial lagi ke? Belum. Kamu negeri mana? Yok, negeri mana? Okey. Jadi ini untuk pinggan mangkuk dapur ini adalah Sarawak. Ingatkan dah habis. Okey, bila kita tengok pinggan mangkuk ini, okey, kita kena guna keluri ni karat. Okey, keluri ni karat. Okey, jadi bila kamu tengok dalam keluri ni karat, dia ada ferrum, dia ada kapur, dia ada kedua bahan lagi iaitu kromium dengan kalau saya tak silap adalah manganese. Kromium dengan manganese. Alright, nickel. Sorry, kromium dengan nickel. Right. Dia suruh lukis susunan atom. Jadi bila dia minta lukis susunan atom, kamu kena tahulah. Okay, dalam loyang alloy ni, ferrum lebih besar daripada karbon. Betul? Ferrum lebih besar dari karbon. Sama juga soalan tadi, bila kamu label, kamu lukis dekat sikit. Jangan lukis macam saya. Kamu lukis dekat sikit. Okay, lukis besar-besar lah. Lepas tu kamu label, ini adalah karbon, ini adalah ferrum. Alright, kena label Okay. Jadi kamu tengok dekat sini, Azizo merupakan seorang pelumba basikal. Dia rasa basikal dia berat, jadi dia guna bahan apa? Dia rasa basikal dia berat, jadi dia patut guna bahan apa? Bahan apa? Alloy apa yang dia ringan? Duralumin. Ya. Sebab apa? Dia penerangan kan? Okay. Adalah ringan dan kuat. Macam mana nak tahu ferrum lebih besar daripada karbon? Rujuk kepada jadual berkala. Bila kamu tengok jadual berkala, atom-atom bawah semakin besar. Jadi kamu kena pasti posisi ferrum dengan karbon. Ferrum dekat sini, karbon dekat atas sini. Jadi ferrum lebih besar daripada karbon. Boleh faham? Dot kan? Okay, nama dia dot. Boleh faham? Okay, jadi apakah benda asing? Nah, ini sila tengok jawapan dia. Bukan jawapan dia. Apakah perbezaan antara ni? Okay. Perbezaan dia, kamu boleh cakap stannum dengan zinc. Okay. Perbezaannya stannum dengan zinc.
Okey, dan perbezaan loyang dengan gangsa, gangsa lebih berkilat berbanding loyang lebih berkilat berbanding gangsa. Okey, loyang dia lebih berkilat berbanding gangsa lah. Okey, walaupun kedua-dua adalah alloy. Okey, jom. Masuk soalan lain. Okey. Kayu dengan kayak. Okey, saya nak tanya, okey, kayu, sampan kayu bahannya adalah kayu. Kayak bahannya apa? Apakah bahan kayak? Ini adalah pasal bahan komposit. Kayak ni pasal? Ya, dia bahan komposit. Dia ada banyak jenis kan. Korang rasa dalam banyak-banyak bahan komposit yang mana logik untuk buat kayak? Takkanlah guna superkonduktor. Takkanlah guna konkrit dipukul. Konkrit dipukul kan berat. Adakah saya akan guna kaca fotokromik? Tak mungkin kan. Kaca fotokromik buat apa? Okey, tinggal dua. Okey. Kaca gentian dengan optical fiber. Ya. Kamu kena guna kaca gentian. Sememangnya dia akan guna kaca gentian lah. Alright. Jadi apakah fungsi, okey, dia tanya apakah fungsi bahan matriks? Nah, bahan matriks berfungsi untuk mengeliling dan mengikat bahan pengukur bersama. Macam tadi saya cakap lah. Okey, bahan matriks dia akan membungkus bahan pengukur. Jadi dia tulis begini lah, mengeliling dan mengikat. Alright. Okey. Dan apakah bahan komposit? Kaca gentian. Nampak? Yang ni biarkan. Yang ni korang boleh balik buat. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, jom. Ini pasal kaca. Okey, mungkin student yang baru masuk kamu pening sikit. Okey. Cuba tengok yang ni. Kenapa tak sesuai guna kaca plumbum? Okey, dia patut guna bekas makanan kaca apa? Kaca yang boleh tahan panas, kaca borosilikat. Betul. Kaca borosilikat. Alright. Dia nak tahan panas high melting point. Tahan panas kaca borosilikat. Ya. Yeah. Okey. Saya dah faham lah. Okey, apa yang Daniel jawab adalah betul lah. Sebab dia punya kaca plumbum punya, okey, tapi kamu kena tahu, okey, dalam kimia, okey, bila kamu tengok perkataan plumbum, Hg, apa dua benda ni? Dua benda ni adalah heavy metal. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil heavy metal. Di mana kalau benda ni masuk dalam badan kamu, kamu akan keracunan makanan. Jadi kaca plumbum tak sesuai. Okey, jadi apabila kamu panaskan kaca plumbum dalam kaca tu dia mungkin meresap dengan dalam makanan kamu. Dan plumbum dengan Hg iaitu mercury adalah bahan yang beracun. Okey, jadi dia tak sesuai lah. Boleh? Okey. Okey. Kaca cermin LED diperbuat daripada kaca plumbum. LED daripada dia hanya bersinar di bawah matahari. Okey. Kalau dia tak nak guna kaca plumbum, okey, sebenarnya tak sesuai lah. Kaca plumbum sebagai cermin mata, dia patut tukar apa? Kerana dia bersilau. Kerana dia asyik bersilau, dia patut tukar kepada kaca fotokromik. Okey, supaya dia menyerap sinaran UV lah. Supaya tak silau lah. Okey, sebab dia silau kan. Jadi dia guna kaca fotokromik supaya dia menyerap sinaran UV. Okey, supaya dia tak silau. Alright. Okey, nampak ni? Apakah bahan X? Okey, sabar. Bila dia tanya pasal jenis seramik, kita patut tulis apa?
Bila dia tanya pasal jenis seramik, kamu patut jawab seramik termaju ataupun seramik tradisional. Jubing, nanti jubing adalah seramik termaju ataupun seramik tradisional. Jubing, batu bata, lagi apa tadi? Bukan. Jubing, batu bata, pinggan mangkuk, tembikar, pasu bunga, semua menggunakan seramik tradisional. Okay, seramik tradisional, jangan salah. Tapi yang dia cakap X ni, yes betul. Apa yang Danish cakap, X ni adalah cakera pemotong. Okay, cutting disc. Cutting disc terdiri daripada menggunakan seramik terbaju. Okay, contoh seramik termajunya adalah apa? Namakan X dan berikan sifat X. X adalah pemotong disc. Okay, disc cutter. Apakah sifat dia? Silikon karbida. Okay, ya. Apakah sifat special pasal silikon karbida? Tadi dapat menahan kejutan temah. Tahan kejutan temah. Okey. Tengok jawapan dia. Okey, lebih baik kamu tulis itulah. Saya lebih suka hafal sifat-sifat yang special lah. Okey, sifat-sifat dia yang special. Okey. Heat shock. Okey, tengok ni. Maya, okey. Rintangan tinggi terhadap haba. Okey. Bekas mana sesuai untuk menyimpan jeruk buah? Okey guys. Lain kali masa exam, kalau kamu nampak perkataan ni, wajarkah ataupun justify. Soalan macam ni, kalau kamu tak erti pun, jangan kosong Sebab kadang-kala soalan wajarkah ataupun justify, tak kisah kamu pilih mana, jawapan kamu pun boleh betul. Okey? Cuma kamu perlu beri alasan yang logik. Kamu perlu jelaskan dengan alasan yang logik kamu jangan main bagi alasan yang pelik-pelik. Jadi untuk soalan ni, kedua-dua boleh diguna untuk menjeruk buah. Sebab apa? Bila kamu jeruk buah, kamu letak apa dalam tu? Bila kamu letak jeruk buah, kamu letak cuka. Cuka adalah asid, betul. Okey, tapi bila kamu guna kaca ataupun seramik, mereka tak lengai secara kimia. Jadi tak kisah kamu pilih kaca ataupun pilih seramik, jawapan kamu betul. Tapi kamu kena beri alasan yang betul lah. Dua-dua betul. Kamu tengok jawapan dia. Nampak tak? Dua-dua betul. Tapi kamu kena letak lengai secara kimia lah. Okey, dan terangkan sebab asid ethanoik tak akan bertindak balas dengan tu. Nampak tak? Kalau soalan justify wajarkan, biasanya kebanyakan masanya kedua-dua jawapan boleh diterima. Alright. Kekurangan bekas, dua-dua mudah pecah lah. Okay. Jadi kamu boleh cuba buat soalan-soalan belakang. Kamu akan nampak soalan-soalannya hampir sama. Okay. Janganlah kamu pilih salah satu lah. Pilih salah satu. Okay. Kamu tengok soalan bab 8 ni biasanya dia tak akan keluar sebagai soalan esei. Kalau dia keluar sebagai soalan esei, dia pun akan gabung sikit dengan bab lain lah. Nampak dekat sini dia tak wujud sendiri. Okay, sebab soalan yang dia boleh tanya tak banyak. Okay, jadi harap soalan-soalan yang lain korang boleh try buat. Jangan tengok balik. Kalau kamu nak buat, kamu tengok balik nota yang tadi saya beritahu dan cuba kamu buat sendiri. Cuba kamu buat sendiri.
Okey, tadi ada satu bahagian tentang alloy yang saya minta kamu tulis sendirian, bahagian ni. Okey. Kenapa kalau diminta terangkan kenapa alloy lebih keras berbanding logam tulen. Ini jawapan dia. Ini P2 dengan P3 adalah jawapannya. Okey, mana nak dapat latihan ni, sila pergi Telegram SPM SPM Physics _23. Pergi ke bahagian ni. Lepas tu pergi download latihan ni. Okey, pergi ke Telegram ini dan download latihan ni. Alright? Soalan-soalan lain kamu akan nampak hampir sama dengan apa yang saya cerita tadi, cuma kamu perlu buat latihan. Okey, kamu perlu buat latihan dan fahamkan. Ini adalah cakra disc brake. Ini adalah disc brake. Okey, ini adalah disc brake. Ini adalah brake dekat kereta ataupun dekat motor. Lebih keras daripada ni. Yang ni. Ni lah. Pergi ke Telegram SPM Physics _23 dan download. Okey, boleh? Pergi ke Telegram SPM Physics _23, kamu akan jumpa soalan ni. Alright, itu saja untuk hari ini. Ada lagi apa-apa soalan semua? Isnin depan dengan Selasa depan, Isnin depan saya akan ajar form 4 bab 7, Selasa saya akan ajar form 4 bab 6 lah. Tapi saya rasa tak boleh habiskan. Okey, dan minggu depan, Hello, Red. Siapa tu? Ada orang bagi kereta terkejut saya. Terima kasih. Okey. Pukul berapa biasanya live saya start? Pukul 4 Isnin dengan Selasa Isnin dengan Selasa. Alright. Siapa Red tu Dia dah hilang Okay. Right. Masuk grup tally, biasanya saya akan announce lah dalam grup tally. Okay, korang masuk grup tally ni, okay, untuk kelas-kelas tersebut. Alright. Terima kasih semua. Ada apa-apa soalan nak ditanya guys? Mana Red Okay. Okay, good luck kepada semua yang akan exam esok dan sebagainya. Good luck. Okay, kita usaha. Jangan give up. Okay, try your best. Okay, kita jumpa lagi. Recording akan di-post esok dekat YouTube. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Okay. Terima kasih. Bye-bye.